Berbagai perkara penting telah disentuh dalam titah ucapan tersebut. Segalanya tertumpu pada hasrat hendak melonjakkan negara, bangsa ke tahap yang lebih sempurna, aman, makmur serta sejahtera buat semua. Pada hemat saya, soal kesetiaan yang tidak berbelah bagi adalah perkara paling asas. Menyentuh soal kesetiaan, kita rasa terpanggil untuk mengetahui di tahap mana kesetiaan rakyat terhadap negara tercinta ini. Mengukur kesetiaan bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun, petunjuk-petunjuk yang terpampang depan mata kita di akhir-akhir ini menampakkan pola-pola yang tidak disenangi. Sebagai contoh, terdapat sebilangan rakyat negara ini memburuk-burukkan negara di kaca mata dunia. Ada yang kutuk sistem pemerintahan. Ada yang memfitnah pemimpin negara. Ada yang berdemonstrasi di negara asing. Yang terbalikkan jalur gemilang. Yang memperlekehkan institusi raja berperlembagaan. Dan pelbagai lagi, termasuk mencemuh sistem demokrasi yang diamalkan di negara ini. Semua ini memberi signal bahawa elemen-elemen songsang kesetiaan yang menunjukkan tanda-tanda bahawa kalau tidak dibendung dengan segera. Soalnya, dalam usaha kita hendak membendung elemen-elemen negatif yang boleh merosakkan kelestarian hidup yang harmoni, kita perlu terlebih dahulu mengetahui punca dan penyebab dan apakah faktor-faktor yang jadi penghalang kepada kesetiaan. Para ilmuwan dan cendekiawan, para pengkaji dan penganalisis telah menampilkan pelbagai pendapat mengenai perkara ini. Saya sendiri berpendapat bahawa perkara ini bertitik tolak dari soal kemurnian jati diri dan keutuhan identiti. Dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia, soal jati diri di kalangan rakyat adalah ramuan paling asas dalam resipi kesetiaan. Dalam masa yang sama, kepelbagaian bahasa, agama, adat resam, budaya hidup, termasuk budaya fikir di kalangan rakyat seolah-olah dibiarkan menjadi kekangan kepada usaha membentuk satu acuan jati diri yang unggul. Dalam soal bahasa, kita mempunyai pelbagai aliran sekolah yang mencerminkan liberalisasi dan pendemokrasian pendidikan. Ini merupakan salah satu keunikan Malaysia. Dalam keunikan ini, kita mengharapkan satu bentuk dan ciri jati diri akan terbina di mana soal kedaulatan bahasa kebangsaan tidak harus dikompromikan, tetapi malangnya terdapat golongan yang cuba memperlekehnya. Menyentuh soal agama, dalam perlembagaan negara telah termaktub bahawa agama Islam adalah agama persekutuan, manakala agama-agama lain turut dibenarkan untuk diamal oleh penganutnya. Sepatutnya perkara yang sudah termaktub dalam perlembagaan negara dihormati dan dipatuhi, tetapi ini juga dipersoalkan dan diperlekehkan oleh setengah-setengah golongan. Begitu juga soal sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Di akhir-akhir ini, satu aspek yang kian meruncingkan kita ialah soal budaya politik. Politik kebencian yang nampaknya kian menjadi-jadi telah melepasi persempadanan politik. Kebencian telah menular, menembusi parameter kaum, kepartian, agama dan sebagainya. Sekaligus telah sampai ke tahap yang melabelkan apa jua institusi kerajaan harus dibenci. Fenomena ini amat berbahaya
kerana ianya pasti akan menghakis soal kesetiaan kepada negara. Namun, fenomena ini jugalah yang telah dijadikan modal politik oleh pihak-pihak tertentu bagi meraih sokongan tanpa mengambil peduli terhadap masa depan rakyat dan negara. Konon, atas landasan dan amalan demokrasi, apa juga boleh dibolehkan bagi menegakkan kebebasan sejagat. Soalnya, apakah kita telah cukup bersedia untuk mengalami keruntuhan kesetiaan kepada negara semata-mata atas nama demokrasi dan kebebasan? Lantas menggadaikan masa depan rakyat dan negara sebagai kolateral ataupun sandaran. Justru, saya berpendapat, soal kesetiaan ini jangan sama sekali dipandang remeh. Golongan rakyat yang tidak setia kepada negara harus dipandang sebagai musuh negara. Usaha ke arah ini harus merangkaikan dua pendekatan, iaitu pencegahan dan penghukuman. Cegah sebelum parah dan hukumilah mereka yang jadi pertualang supaya menjadi pengajaran dan penghalang buat mereka yang berpotensi menjadi petualang. Kita tidak harus berkompromi dalam soal ini, kerana kalau kita berkompromi bermakna mempromosikan masa depan rakyat dan negara. Lenggong. Tak. Saya bukan lenggong, Greek. Greek. Oh. Ya, bukan gantah. Sama petani tak apa boleh. Terima kasih, Ini Pertua. Saya nak tanya daripada Greek, iaitu apakah rakyat hari ini menentang kerajaan ataupun menentang Parti Barisan Nasional? Saya nampak macam ada confuse sikit Greek ni. Tentang kerajaan, sama juga macam cikgu. Yang dikatakan lawan kerajaan ini ialah yang tak hadir kelas. Itu baru kita kata lawan kerajaan. Itu ada beza sikit. Okey. Nampaknya Bukit Gantang tahu siapa yang memberi pandangan persepsi yang tak betul. Adakah pihak barisan ataupun pihak pembangkang? Saya amat bimbang melihat soal kesetiaan ini yang nampaknya kian menular hingga melibatkan mereka yang bergelar pemimpin politik. Di Perak misalnya, telah muncul seorang politik dari Pakatan Pembangkang yang juga mantan Menteri Besar mengungkapkan kata-kata, "Patik mohon derhaka tuanku." Yang lebih malang ialah pemimpin tersebut adalah Melayu dan beragama Islam. Saya juga berasa amat berduka cita atas perbuatan golongan yang memperlekehkan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Soal siapa yang menyediakan ucapan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memperlekehkannya. Yang lebih penting ialah bahawa itu adalah titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, iaitu tonggak kepada sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Turut menjadi tanda tanya saya ialah sikap keberanian golongan tersebut berbuat demikian. Ada bangun. Apakah sudah hilang sama sekali rasa takut atau rasa tidak hormat terhadap institusi tonggak itu, atau sengaja cuba nak menguji setakat mana perbuatan sedemikian boleh memecahkan benteng kedaulatan institusi raja berperlembagaan? Kalau kedah bangun. Ya, sila Yang Mat. Saya cuba, yang berhormat Greek, saya nak membetulkan itu masalah bahasa. Yang disebut yang oleh individu yang disebut tadi ialah patik mohon sembah derhaka. Itu bukan minta derhaka. Itu bahasa istana, bahasa Melayu. Maksudnya patik mohon berbeza pandangan. Itu pembetulan. Itu perlu dapat rekod. Bukan derhaka. Itu tak pernah dianggap sebagai derhaka. Kuala Kedah tak kata derhaka lah, tapi rakyat Perak majoriti kata itu ialah derhaka.
Itu masalah IQ. Ini bukan persoalan remeh, tetapi satu perkara yang perlu dipenteraskan sehingga ke akar umbi. Elok bertindak sebelum cacing naik ke mata. Pesanan orang tua-tua, kalau onak duri menikam tapak kaki, kalau sekecil mana sekalipun, ia perlu dicabut keluar. Kalau tidak dicabut, ia boleh mengganggu perjalanan. Dan dalam konteks ini, perjalanan kita menuju puncak tamadun negara bangsa yang unggul masih jauh. Jangan sampai onak duri yang merintangi perjalanan dibiarkan mengganggu langkah-langkah kita ke hadapan. Ringkasnya, soal kesetiaan kepada negara adalah nadi kedaulatan negara bangsa. Ia tidak harus dicemari atau diperlekehkan oleh sesiapa jua. Datuk Yang di-Pertua, dari soal kesetiaan, saya ingin beralih kepada soal perpaduan yang juga ditekankan dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa ada sedikit kekeliruan dalam kita menggariskan persoalan setia, persoalan suka dan juga persoalan benci. Kalau kita lihat pada kaedah Islam, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Suka kerana Allah, benci kerana Allah. Adakah Yang Berhormat Grig setuju kalau saya katakan bahawa mengkritik apa yang silap pada kerajaan merupakan tanda kesetiaan kepada negara, dan mengkritik, membetulkan apa yang salah pada yang dilakukan oleh kerajaan adalah tanda sayang dan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Bagus. Kalau kritik membina, kita bersetuju. Ini yang berlaku hari ini, saja cari salah benda umpama tidak mengiktiraf PRU yang ke-13. Ini kritik membina ke macam ni? Saya berpendapat politik keperhatian dan juga politik melampau adalah di antara punca dan penyebab kepada perpecahan di kalangan rakyat. Warga politik telah membentuk kompakmen masing-masing, di mana rakyat juga dijurus ke dalam petak-petak politik mengikut parti yang mempengaruhi mereka. Pada tahap yang ekstrim, terdapat fatwa ataupun hukum yang mengkafirkan golongan pihak lawan politik, walaupun sama sebangsa dan seagama. Dalam kompakmen politik yang majoriti pengikutnya bukan Bumiputra dan juga bukan Islam, rakyat telah dipecah-pecahkan mengikut aliran sokongan masing-masing serta ideologi rencang bagi mengisi kegairahan merebut kuasa. Natijahnya, politik kebencian dan politik belah bagi telah menjerumuskan rakyat ke dalam arus yang tidak songsang perpaduan. Dalam masa yang sama, terdapat golongan pemimpin politik kepartian bersuara tentang peri pentingnya perpaduan, manakala di sebalik tabir, nada mereka lebih menyuruskan kepada soal bagaimana nak memecah belah rakyat supaya mudah dipengaruhi, dalam arti kata divide and conquer atau pecah dan tawan. Golongan yang lidah bercabang dan berbahasa dua selera ini adalah hipokrit, dan golongan ini juga yang jadi penghalang kepada perpaduan. Bagi rakyat yang tahu nilai perpaduan, jauhilah golongan hipokrit dan pertualang tersebut. Dan di pihak kerajaan pula, saya berpendapat perlu bertindak tegas terhadap golongan memecah belahkan rakyat. Membudayakan semangat perpaduan perlu dimulakan daripada peringkat sekolah. Ibarat melentur buluh bidadari rebungnya. Banyak yang telah diperkatakan tentang peri pentingnya zaman persekolahan sebagai tapak semayan semangat perpaduan. Juga telah banyak diperkatakan tentang soal bahasa
sebagai alat perpaduan di samping aspek sosio budaya juga adalah ramuan penting. Selain dari itu, kita sering terlupa bahawa pemekasaan semangat perpaduan perlu mengambil pendekatan bimbingan dan contoh tauladan. Maka timbul pula persoalan, siapa yang harus bimbing siapa dan siapa pula yang harus jadi tauladan. Sepatutnya mereka yang bergelar pemimpin, sama ada besar maupun kecil, menjadi pembimbing semangat perpaduan dan juga menunjukkan contoh tauladan. Tetapi kalau golongan ini yang turut jadi pertualang, apakah rakyat yang harus dipersalahkan kerana tidak bersatu padu? Biasanya, golongan yang berkongsi hasrat lebih mudah untuk diajak bersatu. Dengan gagasan Satu Malaysia yang diilhamkan oleh pucuk pimpinan kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, jelas mengajak rakyat berkongsi hasrat. Dan dengan perkongsian hasrat ini, diharapkan boleh menjana dan menggarap semangat perpaduan. Bersabit dengan perkara ini, saya masih tertanya-tanya, setakat mana tahap penerimaan kelompok-kelompok masyarakat berbilang kaum terhadap gagasan Satu Malaysia? Corak dan pola pengundian pada PRU ke-13 baru-baru ini amat jelas memperlihatkan polarisasi kaum. Apakah ini merupakan satu petanda bahawa gagasan Satu Malaysia hanya mendapat sokongan dan dokongan dari kaum tertentu sahaja, manakala yang lain menjarakkan diri sekaligus minta laluan dimanifestasikan dalam undian pada PRU yang ke-13. Gerik, terima kasih. Bercakap tentang gagasan Satu Malaysia, boleh setuju ke dengan saya bahawa mulai hari ini apa-apa dokumen rasmi kerajaan tak menggunakan perkataan bangsa. Tak perlu wujudkan bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina. Hanya warga negara Malaysia sahaja. Terima kasih. Dalam kad pengenalan, tak ada pun dia tulis. Itu dia tulis warga negara. Sekali lagi saya nyatakan, kebimbangan yang amat sangat. Dokumen rasmi. Tak tahulah kalau ni daripada mana tadi? Sungai Siput Paling besar di Malaysia, kapal. Kapal. Ya. Saya jawab tadi kad pengenalan. Tak tahulah, kalau saya setahu saya kad pengenalan pun dokumen rasmi. Dokumen mungkin di kapal ni dia tak apa tahu kad pengenalan kot. So, maksud jika saya corak semua dokumen rasmi. Tak apa, ni gelanggang saya. Jika corak kehidupan rakyat juga mengikut acuan polarisasi seperti yang telah berlaku pada PRU 13, soal perpaduan akan hanya tinggal sebagai sebutan ataupun igawan lambat laun kehancuran jua yang menanti kita. Oleh itu, perlu dicari satu resipi sejati yang mampu membentuk perpaduan di kalangan rakyat demi masa depan yang harmonis dan gilang gemilang. Tanpa usaha yang berkesan ke arah ini, kita sebenarnya ibarat menyimpan satu time bomb yang bakal meletup pada bila-bila masa sahaja, dan letupan itu akan memusnahkan apa yang telah kita bina selama ini. Pada masa itu, 1000 sesalan sudah tidak berguna lagi, dan biasanya bermulalah kerja menuning jari di antara satu sama lain. PRU yang ke-13 baru saja berlalu, iaitu pada hari ini genap 1 bulan 26 hari atau 56 hari. Yang jadi pelik tetapi benar ialah bahang PRU yang ke-13 masih dinyalakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak rela menerima kekalahan. Dalam masa yang sama, saya nak minta pandangan daripada ARAU kerana persoalan calik cat yang bersetuju Parlimen.
Jadi macam mana pandangan Arau? Boleh saya jawab yang Muhammad Speaker? Tak ada masalah ya. Jawatan kuasa pilihan khas untuk penambahbaikan SPR yang ditubuhkan telah mencadangkan supaya di antaranya mencadangkan supaya dia diperkenalkan dan awak kekal yang dianggotai oleh barisan dan juga pembangkang. Nampak persetujuan bersama, tetapi bila kalah pilihan raya mula kita pertikaikan. Dalam masa yang sama, golongan yang sama telah berlapang dada membentuk kerajaan-kerajaan negeri di mana mereka meraih kemenangan. Pelbagai alasan dijadikan modal laungan kritikan yang menuduh berlaku ketidakadilan dalam proses pengundian. Dibentuk persepsi, dicari justifikasi untuk menghalalkan label bahawa demokrasi telah berkubur di negara ini. Demokrasi hanya hidup subur di negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang mereka menangi. Dan SPR hanya dipandang adil jika calon mereka menang. Maka dipentaskan beberapa demonstrasi jalanan di mana rakyat disogokkan dengan kepercayaan bahawa jika tidak kerana ketidakadilan dalam proses pengundian, pihak pakatan mereka telah merampas Putrajaya dan Sipolan atau Sipolan telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pementasan drama pelik tetapi benar ini entahkan bila akan berakhir. Episod demi episod dipersembahkan untuk tuntunan rakyat, termasuk masyarakat antarabangsa. Pengarah drama ini amat bijak mencipta plot cerita supaya puak-puak yang mudah dicucuk hidung sanggup turun berdemonstrasi. Manakala dalam masa yang sama, pengarah drama dan kuncu-kuncunya berduyun-duyun ke parlimen untuk mengangkat sumpah bagi mensahihkan status mereka sebagai YB. Dan di negeri-negeri yang mereka menangi, berebut-rebut pula hendak menjadi teraju kepimpinan dalam kerajaan negeri masing-masing. Sukar dicari di mana-mana jua negara di dunia ini watak-watak sedemikian rupa. Walau bagaimanapun, saya percaya rakyat lambat laun muak menonton drama ini. Justru amat wajar diterima baik titah, seruan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menyarankan agar semua pihak menerima dengan akur serta menghormati keputusan PRU 13 supaya rakyat dan negara boleh meneruskan agenda menuju matlamat negara maju, berpendapatan tinggi sekaligus mensejahterakan kehidupan rakyat. Saya juga rasa terpanggil untuk menyentuh soal keselamatan negara. Peristiwa berdarah di Lahad Datu, angkara pencerobohan, seharusnya dari luar mengingatkan kita terhadap kebarangkalian peristiwa seumpama ini boleh berulang. Apa yang berlaku di Lahad Datu adalah satu pengajaran yang amat mahal harganya. Selain daripada kita kehilangan beberapa wira pejuang yang mempertahankan kedaulatan negara, rakyat dihantui perasaan cemas dan takut. Dengan sehubungan dengan perkara ini, saya ingin menyuarakan kewaspadaan di sepadan Malaysia, Thailand. Kawasan saya Greek terletak di sempadan tersebut. Tak mustahil gerombolan ala Lahad Datu boleh berlaku di sepadan Malaysia, Thailand. Oleh itu, elok kiranya kita berikan pertimbangan wajar sama ada dari segi menambah anggota keselamatan serta logistik ketenteraan maupun kerja-kerja perisikan di sepanjang sempadan Malaysia, Thailand. Pesanan orang tua-tua
elok kita beringat sebelum kita kena dan berjimat-jimat sebelum habis. Turut ingin saya sentuhkan dalam perbahasan ini ialah soal kepatuhan kepada perlembagaan negara. Di kebelakangan ini terdapat unsur-unsur yang kelihatan mencabar keluhuran perlembagaan negara dengan pelbagai cara dan dari pelbagai dimensi. Apa niat sebenar? Golongan yang cuba memperlekehkan perlembagaan negara tidak sukar untuk kita teka. Saya mentakrifkan perbuatan seumpama itu sebagai satu percobaan untuk menerjah lebih jauh bagi memenuhi hasrat meruntuhkan sistem yang sedia ada supaya berkecai, dan di atas kecaian itu dibina mahligai impian politik mereka. Amat malang buat rakyat Malaysia jika membiarkan perlembagaan negara dikecaikan, kerana di atas landasan perlembagaan itulah telah kita sama-sama bina dan kecapi nikmat kehidupan selama ini. Apa yang lebih merusingkan serta membimbangkan ialah kalau nodaan terhadap perlembagaan negara akan memberi peluang serta ruang kepada anasir-anasir yang ingin melihat kita hancur berkecai. Pada kesempatan ini, saya ingin menyarankan agar dicari satu ikhtiar, sama ada melalui pendekatan keras, hard approach dengan izin, ataupun pendekatan lembut, soft approach dengan izin, ataupun kedua-dua sekali bagi mendepani gejala ini. Seeloknya semangat keluhuran perlembagaan disuntik pada peringkat awal semasa di musim persekolahan, supaya mampu kita lahirkan golongan insan yang akur serta patuh pada perlembagaan negara. Dari sudut hard approach pula, tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap mereka yang tidak patuh pada perlembagaan perlu diambil secara pantas dan tuntas tanpa memilih bulu. Dewan Parlimen yang mulia ini adalah semulia-mulia tempat untuk menyuarakan perkara-perkara yang mulia demi kepentingan rakyat dan negara. Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada ahli-ahli parlimen telah melalui proses pemilihan pada pilihan raya mengikut lunas-lunas demokrasi. Maknanya, rakyat telah membuat saringan, rakyat telah membuat pilihan, dan rakyat telah memberi mandat serta restu untuk kita berada di Dewan Parlimen yang mulia ini. Oleh yang demikian, memperjuangkan nasib rakyat adalah satu kemestian, bukan satu pilihan di pinggiran. Dari pemerhatian saya sebelum ini, pihak pembangkang lebih gemar menjadikan sesi Dewan Parlimen sebagai gelanggang politik, terisi dengan agenda dan pencaturan politik, dan menuju matlamat politik semata-mata. Lantas menjadikan apa jua perkara dipolitikkan. Hampir setiap perkara yang dibawa oleh pihak kerajaan dibangkang atau ditentang, sekalipun ianya baik untuk rakyat dan negara. Kononnya, populariti seseorang wakil pembangkang akan merudum jika tidak lantang membangkang. Apakah andaian ini benar ataupun tidak adalah suatu yang perlu diuji. Namun saya percaya rakyat akan menjadi kiam bijak untuk menilai. Proses membuat keputusan di Dewan Yang Mulia ini berlandaskan prinsip demokrasi, iaitu mengikut majoriti, dan ianya telah dibuat setelah dibahaskan. Apa yang merusingkan saya ialah terdapat amalan di kalangan wakil-wakil pembangkang yang mengitar dan memutar persepsi di luar Dewan selepas keputusan dibuat di dalam Dewan. Ibarat pepatah Melayu, rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Amalan seperti ini terutama bersabit isu-isu keselamatan dan perkara-perkara sensitif amat tidak bertanggungjawab dan boleh mencetuskan keresahan di kalangan rakyat. Keresahan itu pula dengan pantas dimanipulasi
oleh golongan tertentu yang aktif di alam cyber melalui kecanggihan IT sekaligus menyelinap ke minda rakyat dan meracuni pemikiran rakyat. Ya, Oleh habiskan Yang Amat. 30 minit dah berakhir. Terima kasih. Saya pun akan terus gulung. Institusi raja berperlembagaan di negara ini adalah ibarat payung yang melindungi kepentingan rakyat dan negara. Ia telah wujud sejak kita mencapai kemerdekaan dan kewujudannya telah kita persetujukan bersama melalui penggubalan perlembagaan negara. Justru usah diperstikaikan. Dari kandungan titah ucapan duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sempena perasmian sidang parlimen baru-baru ini jelas membuktikan setiap yang terkandung adalah terjurus kepada memelihara kepentingan rakyat dan negara. Oleh itu, jangan harus ada golongan yang mempelekehkan. Saya berdoa semoga segala yang dititahkan mendapat keberkatan jua hendaknya.